Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, hari pertama bulan puasa. Dan hari ini juga, satu perkembangan yang sangat menarik, very interesting, telah berlaku. Kementerian Kewangan telah mengumumkan, telah mengeluarkan kenyataan bahawasanya tax exempt status dikecualikan cukai, Yayasan Al-Bukhari tidak pernah dibatal. It was never cancelled. Bermaknanya, tax exempt status yang diberi kepada Yayasan Al-Bukhari semenjak pemerintahan UMNO Barisan Nasional lagi, dan saya diberitahu bahawasanya Menteri Kewangan dan Perdana Menteri Najib Tun Razak yang telah memberi status tersebut kekal sampai hari ini, tidak pernah dibatal oleh menteri atau mana-mana pegawai Kementerian Kewangan. Adakah mereka takut? Sebab arahan untuk membatalkan datang daripada satu pegawai India selepas diarah membuat demikian oleh Tony Puah. Tony Puah boleh dianggap sebagai pegawai khas orang kanan Menteri Kewangan Lim Guan Eng untuk membatalkan tax exempt status atau status dikecuali cukai yayasan tersebut. Mereka perlu terlebih dahulu mendapat kelulusan dari atas. Soalan dia, how high Menteri Kewangan Lim Guan Eng, pegawai khas kepada Menteri Tony Puah, ataupun Puah India tu pandai-pandai dia sendiri membuat keputusan dan menyuruh pegawai dia, timbalan dia, menandatangani surat tersebut. So, ada 4 orang sekarang terlibat. Pegawai yang tanda tangan surat, bos dia, orang India tersebut, nama dia Siva, dan Tony Puah, Lim Guan Eng, 4 tingkat, 4 layers. Dari mana asal atau bermula arahan untuk membatalkan? Tapi hari ini yang aneh ataupun yang menarik ialah Kementerian Kewangan keluar kenyataan, keluar statement mengatakan never cancel, tak pernah dibatalkan. So bermaknanya Muhyiddin di-charge untuk terima kerana dikatakan terima 200 juta. 200 juta tu dari Syed Mokhtar Al-Bukhari bukan diterima oleh Muhyiddin, diterima oleh Parti Pribumi Bersatu. Mengikut charge lah, mengikut SPRM, Yayasan Al-Bukhari ataupun Syed Mokhtar Al-Bukhari melalui 2 syarikat dia, bukan dari yayasan, dari 2 syarikat dia, Syed Mokhtar Al-Bukhari telah menderma 200 juta kepada Parti Pribumi Bersatu. Jadi SPRM kata 200 juta tu ialah balasan, is not ikhlas. Macam UMNO, DAP, PKR, mereka pun terima banyak derma dari tauke-tauke, taikun-taikun, milioner dan syarikat. So, duit yang UMNO, DAP dan PKR terima tu derma ikhlas. Bermaknanya, orang ataupun syarikat ataupun milioner, bilioner, jutawan yang menderma beratus-ratus juta ataupun sampai berbilion jumlah total dia, mereka derma duit ni kepada UMNO, DAP dan PKR ikhlas. Mereka tidak minta apa-apa balasan. So oleh kerana tu tak salah
UMNO, DAP dan PKR, tak salah mereka menerima sampai begitu banyak duit bernilai sampai ratus juta, total sampai berbilion. Sebab itu derma ikhlas. Derma ikhlas is bukan rasuah. Bersatu pula, mereka terima derma dari Tycoon, misalnya Syed Mokhtar Al-Bukhari melalui syarikat dia. Parti Pribumi Bersatu terima derma dengan balasan, iaitu mereka derma duit, mereka nak sesatu. Itu bukan derma ikhlas, itu rasuah. Jadi sekarang ni Parti Pribumi Bersatu dikatakan telah terima 200 juta dari Syed Mokhtar Al-Bukhari, dan balasannya Muhyiddin akan reinstate, sambungkan atau beri semula status tax exempt, dikecuali bayar cukai untuk Yayasan Al-Bukhari. So oleh kerana Syed Mokhtar derma 200 juta kepada Parti Pribumi Bersatu, dan kerana 200 juta tu Muhyiddin ni sambungkan dia punya tax exempt status dikecualikan cukai, maka it becomes rasuah. Pasal tu Muhyiddin ditangkap. Walaupun Muhyiddin tidak terima duit tersebut, duit tu dibayar ke parti, tapi Muhyiddin presiden. Dan oleh kerana Muhyiddin Perdana Menteri, maka Muhyiddin lah yang berkuasa untuk membuat sesuatu dan membantu Syed Mokhtar. So sekarang ni, mengikut tuduhan, Syed Mokhtar bayar 200 juta kepada Bersatu, Muhyiddin bertindak untuk menyambung status tax exempt Yayasan Al-Bukhari. So bermaknanya Muhyiddin perlu di-charge, tapi Syed Mokhtar yang membayar 200 juta yang dikatakan rasuah tadi tidak di-charge. Cuma yang menerima saja. Dia macam ni lah. Macam seorang perempuan yang sudah berkahwin, berzinah dengan seorang lelaki yang bukan suami dia, maka bila ditangkap oleh pejabat agama, dia akan charge perempuan tu saja berzinah. Yang lelaki itu tidak akan di-charge. Jadi walaupun kesalahan bagi dua pihak, maknanya lelaki itu pun kalau ikut hukum Islam berzina, dosa. Perempuan tu pun melakukan dosa, sama-sama melakukan dosa. Tapi seorang saja dia charge, yang seorang lagi tu suruh balik rumah, tak payah apa-apa. So itu yang sedang berlaku sekarang ni. Now, sekira apa Kementerian Kewangan hari ini berkata betul, iaitu status tax exempt Yayasan Al-Bukhari tak pernah di-cancel, was never cancel. Jadi macam mana Muhyiddin Yassin nak salah guna kuasa dengan meluluskan satu tax exempt untuk Yayasan Al-Bukhari apabila ianya masih kekal, tak pernah di-cancel, tak pernah dibatal. Dan sekiranya Yayasan Syed Mokhtar Al-Bukhari bagi 200 juta kepada Parti Pribumi Bersatu, dan semasa tu tax exempt status Yayasan Al-Bukhari masih ada, masih kekal, tidak di-cancel kalau ikut Kementerian Kewangan, was never cancel. Jadi macam mana 200 juta yang diberi derma kepada Parti Pribumi Bersatu boleh dianggap sebagai rasuah apabila Syed Mokhtar beri bukan dengan niat nak suruh sambung dia punya tax exempt status. Bermaknanya dia beri duit tu, beri saja macam tu lah. Dia tidak mahu makna apa-apa balasan. Sebab tax exempt status dia tak cancel, masih kekal ikut Kementerian Kewangan hari ni lah. So dia bagi 200 juta without any maknanya expectations atau balasan. So ini menjadi aneh, menjadi very interesting, because nak charge Muhyiddin ni
dan kalau charge tu nak lekat, dia kenalah terlebih dahulu Syed Mokhtar bagi 200 juta kepada Parti Peribumi dan Muhyiddin sambung ataupun beri balik status tax exempt. Tapi status tax exempt tak cancel. Masih di situ. Jadi ada ke 200 juta yang diberi itu rasuah. Sebab Muhyiddin did nothing. Parti Peribumi terima 200 juta, itu saja. Tak adalah Muhyiddin ni sebagai balasan memberi apa-apa kepada Syed Mokhtar. So the issue of Muhyiddin melakukan rasuah ataupun apa-apa jenayah lah tentang 200 juta yang diderma kepada parti dia tidak timbul. Now, sekiranya tax exempt status Yayasan Al-Bukhari itu tidak dibatal, masih kekal. Sebab apa Syed Mokhtar memohon kepada Kementerian Kewangan untuk tax exempt status dia dikembalikan? You still have it. It was not cancelled. Masih ada, tak batal. Tapi you minta untuk diberi balik, diberi semula satu tax exempt yang is there, is not cancelled. Ini something funny. Syed Mokhtar ni menghantar surat meminta tax exempt status dia yang dia kata telah dibatal untuk disambung semula. Dan Muhyiddin pula memo surat tersebut hantar kepada Kementerian Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz. Tengku Zafrul tak jawab pula, kata nak pertimbang apa, what is there to consider. Tax exempt status dia tak cancel, it's still there. Ada ke Tengku Zafrul selepas cek surat tu jawab kepada Muhyiddin, no need, because the tax exempt status was never cancelled, is still there. So ada ke Muhyiddin tahu yang semasa dia terima surat Syed Mokhtar tu, surat yang meminta pertimbangan untuk dia punya tax exempt disambung semula, ada ke Muhyiddin tahu yang tax exempt tu is still there, is not terminated, not cancelled? Dan sekira macam tu, arahan ataupun nota Muhyiddin, sila lihat perkara ni atau sila pertimbangkan perkara ni ke whatever, that one is boleh dikatakan tak ke mana, because I'm asking you to consider something that is not there. So this one is boleh dikatakan quite peculiar, quite odd, and SPRM mungkin perlu jawab sebab charge yang dia charge terhadap Muhyiddin, dakwaan, tuduhan terhadap Muhyiddin ialah tax exempt status Yayasan Al-Bukhari telah dibatalkan. Syed Mokhtar memohon untuk pertimbangan untuk tax exempt tu diberi kembali ataupun diberi semula, and dia bayar 200 juta supaya Muhyiddin boleh sambungkan tax exempt status dia. Tapi hari ni mengikut Kementerian Kewangan, the tax exempt was never cancelled dari mula-mula diberi masa zaman UMNO Barisan Nasional. So isu Syed Mokhtar minta bantuan dari Perdana Menteri Muhyiddin Yassin semasa itu untuk dipertimbangkan, boleh dikatakan satu cerita yang tak masuk akal. Dan kalau betul lah apa Kementerian Kewangan kata, iaitu tax exempt status Yayasan Al-Bukhari was never cancelled, tak pernah dibatal, maka jenayah yang Muhyiddin Yassin dikata melakukan tidak wujud. How can you be accused of corruption, and the corruption melibatkan menerima 200 juta untuk sambung semula atau untuk mempertimbangkan rayuan dari Yayasan Al-Bukhari, tapi benda tu tidak perlu dirayu, tidak perlu dipertimbangkan oleh kerana benda tu never happen. Dan kalau ikut Kementerian Kewangan hari ni, it never happened. So
since it never happened, perkara tu tak pernah berlaku, jadi macam mana Muhyiddin boleh lakukan jenayah rasuah ataupun corruption melibatkan satu perkara yang tak wujud. Ini mungkin SPRM nak kaji balik charge tu dan explain how can Muhyiddin have committed corruption. Kononnya untuk membantu Yayasan Al-Bukhari menyambung semula dia punya tax exempt. Masa tax exempt tu sudah ada zaman UMNO barisan lagi, was never cancelled by Pakatan Harapan atau Lim Guan Eng atau Tony Phua ataupun pegawai dia Siva atau sesiapa sekalipun. Ada ke sekarang ni dalam mereka panik nak maknanya sekarang orang sudah tahu yang Lim Guan Eng ni dibantu oleh Tony Phua yang mengarah pegawai India Siva yang di belakang pembatalan tax exempt. So dia orang kata no, it was not cancelled sebab nampak ini problem lah untuk Pakatan Harapan. Menteri Cina, pegawai khas Cina, pegawai dari Kementerian Bahagian Teks India, dan dia orang ni dilihat sebagai cuba nak membangkrupkan Yayasan Al-Bukhari dengan menuntut 3.5 bilion cukai dan denda dari Yayasan Al-Bukhari, bermaknanya yayasan tu akan bankrupt. So benda ni dengan 6 pilihan raya negeri akan datang tak lama lagi, benda ni akan jadi satu ammunition, senjata yang boleh diguna terhadap kerajaan sekarang, sebab nampak sangat kerajaan sekarang ni nak memangsakan orang Melayu dan orang Islam. So itu mungkin the real issue. So macam tu perlulah dia orang tarik balik charge terhadap Muhyiddin, sebab charge tu bergantung kepada Muhyiddin menyambung tax exempt status Yayasan Al-Bukhari. Kalau Muhyiddin tidak buat demikian, maknanya Muhyiddin tidak lakukan apa-apa jenayah rasuah, dan derma 200 juta yang diberi oleh Syed Mokhtar tadi ialah derma ikhlas. Sama macam derma-derma begitu banyak sampai berbilion-bilion yang diterima oleh UMNO, DAP dan PKR. Derma ikhlas tanpa apa-apa balasan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.